Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Titiana dan semua. Uh, Okey. saya rasa sangat teruja hari ini dapat berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar dengan di ITBA. Okay, kita punya kuliah kita ni, orang kata is very, orang kata santai. Kalau kata let's say, kalau ada nak bertanyakan apa-apa soalan, uh, anak-anak semua boleh tanya soalan pada saya. Okay, kalau kata ada sebarang error, okay, error masa kita type coding, okay, boleh share screen. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu lah ya. Okay, nama saya Mimi Azrina. Okay, binti Jaafar daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, yang mana saya merupakan salah seorang daripada pensyarah yang mengajar subjek client side programming ni. Okay, sama seperti Ibu Titiana. Okay, untuk perkongsian ini, saya akan buat sharing berkenaan dengan topik CSS. Tapi sebelum itu, saya nak minta jasa baik anak-anak semua untuk saya faham dulu. Setakat mana orang kata kefahaman kita berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan HTML, and then a little bit more on kita punya CSS. Okay, so saya nak minta sekejap ya, biar saya share screen. And then, kita akan proceed dengan lecture seterusnya sekejap ya. I'm trying to move this one. Wait a minute. Okay, so yup, okay, it's easy this way. So sekarang ni kita akan masukkan bahagian Cascade Style Sheet untuk part yang pertama pada sesi hari ini. Okay, so saya akan mulakan berkenaan dengan orang kata text dulu. I think it's easier for us to start with a text. So nampaklah, saya rasa text and font orang kata lebih mudah untuk kita nampak gambaran dia. And then we will proceed with a box, properties and block. Basically, this box and block properties, they are related to each other. Nah. Okay, so in the end of this class, each of you should be understand on how to use the font, text, box and block. Nanti kita akan buat latihan ya, latihan berkenaan ini supaya kita dapat gambaran macam mana implementation for font, text, box, yang mana dia basically dia related pada block juga ya. Okay, so ini font properties. Okay, kalau kita buat ni, kita buat cantik, kita buat ni lah, kita buat okay, font properties. Okay, so font properties, ini ada list of orang kata font properties yang mana kita boleh apply. Antaranya we have font variant. Okay, font style. Okay, for font style we have ini value yang kita boleh masukkan. For example, okay, on the third column you can see the example. For example, if you want to declare a style normal, so font style, letakkan colon 2 ni, I prefer to use this one. Colon, okay, we need this colon ya. This colon is very important, and then you have to add your value, and then you have to end with your semicolon. Ini basic simple, orang kata basic command untuk orang kata CSS lah ya. Okay, bisa yang value ini, normal ini, awak boleh replace. You can replace with any of this value. You can use normal, italic, inherit, or oblique ni. Okay, so it's up to you. You can choose which one yang you prefer. Okay, the same thing for the variant. Variant ni, kita small cap, normal, inherit. Okay, on the third column is the example on how to write the command. Okay, font width, kalau let's say you want to write a bold text, so you may use this font width. Kita boleh guna font width ini. Okay, contohnya ini bold. Font width bold, so tulisan kita akan jadi bold. Okay, font size pula kita boleh guna whether you can use pixel or percent. Percent also can, yang tanda soal ini, tanda pertanyaan ini merujuk kepada value yang kita masukkan dan disertakan dengan unit di belakang ini ya. Small, medium, large. For example, sini kita buat font size large, font size large, and then example lain font size 5 pun boleh. And then font family. Okay, kita ada banyak jenis font family kat sini. Contohnya we have Verdana, we have Calibri, we have Arial, we have what else? We have Times New Roman. So kat sini kita boleh masukkan apa font family yang kita nak masukkan di dalam web kita. For example, in this case, dia nak menggunakan Verdana.
Okay, so Verdana, what will happen is bila you type font family Verdana, all your content on that particular section yang currently kita panggil sama ada menggunakan ID ke, menggunakan tag ke, menggunakan kelas ke, ataupun apa-apa selector yang lain, dia akan bertukar kepada Verdana. Okay, ni slide. Okay. Seterusnya, kita tengok on our next part. Okay. Ini untuk font size unit. Font size unit tadi tengok, kita ada banyak unit. Okay. Ini example on, orang kata, bukan, it's orang kata a description ataupun orang kata overall picture. Okay, on how this size being identified by our program. So we have inch, we have cm, we have millimeter, we have point. Okay. Because and then kita ada pixel m kan 1m equal to how many pixel basically 16. Okay, 1m equal to 16 pixel. Okay, and then kita ada x. Ini macam mana kedudukan dia? Basically x ini dia mengukur menggunakan melalui lowercase punya size ni. Kalau you perasan di sini ni height of the lowercase. Tapi kalau m dia merujuk pada height of the capital letter. Okay, ini contoh dia. Ni contoh dia. Ini untuk X. Ni huruf kecil kan? Small letter. Small letter. Ini M. Okay, ini adalah, sorry, ini X. Sini adalah untuk M. Okay, ini contoh dia. Macam mana pengiraan dia. Mostly kita akan menggunakan unit-unit inilah. This identifier for our font size. Okay. Next. Tak apa, nanti kita akan buat latihan, kita akan buat orang kata exercise on this part. Kita tengok dulu apa dia punya attribute dia. Okay. Ini example dia. Example dia. Okay, example for the font. Okay. Font. Kat depan ni, you can write any selector lah kat sini. You boleh letak kat sini, kat depan ni. Nak letak H1 boleh, kelas boleh, nak letak ID boleh, apa-apa yang bersesuaian. Ini macam mana kita letakkan, orang kata, all the properties for the font. Contohnya sini, font style, italic. Font variant, normal. Font width, colon, bold. Font size, 12 pt 12 point. Okay, line height normal, and then font family. Kat sini kita tengok kita ada a few option for our font. This our first option. Ini dia punya orang kata last option dia lah, something like that. Okay, so ini contoh macam mana kita nak buat orang kata short form dia. Instead of kita tulis panjang-panjang macam ini, this our, orang kata, this kita punya, orang kata declaration one by one, kita boleh tulis dia dalam bentuk shortcut ataupun shorthand kan, kita beri ringkasan dia macam mana, kat sini dia bagi tahu. This the format. So, bold, oblique, which is refer to kan kita punya format dia kan, and then small cap ni you can arrange in any order. Letak oblique kat depan boleh, bold kat tengah boleh, small cap dekat depan ke, it's up to you, tak ada masalah. However, for your size and your family, required order dependent, bermaksud dia kena ikut turutan. So maksudnya apa, kena ada size dulu di depan, barulah kita masukkan di belakang ini kita punya nama font family kita. Okay. Yang depan ni letak bold ke, nak letak orang kata italic ke, nak letak katakan orang kata small cap ke, normal ke apa kan, tak ada masalah di sini. Tapi belakang ni kita kena habiskan dengan dua benda penting, iaitu pertama point dia ataupun size dia, follow by your font family. Ini maksud dia. Okay. Okay, font ini dia berkait dengan properties. Okay, text properties. Yang mana dia spec properties, kita tengok there are so many text properties. Okay, kita tengok dulu font and font dengan text. Nanti kita akan buat orang kata example on these two part ya. It's easier that way. So kat sini kita text align. Text align, of course we have a left center text align ni. Orang kata quite similar with our Microsoft Word kan. I think you guys already familiar dengan ini. Kita left maksudnya all word will be akan disusun sebelah kiri.
Okay, kalau right, dia akan susun beratnya belah kanan. Center maksudnya dia akan berada di tengah-tengah kita punya dokumen tersebut. Kalau justify maksudnya dia akan ada proper, orang kata semuanya align satu baris yang sama. Dia tak ada macam yang orang kata yang ke depan, ke belakang. Dia proper line kat situ. Okay. Next, kita ada letter spacing. Okay, ini example dia letter spacing. Letter spacing maksudnya jarak antara letter tu, huruf-huruf tu. And then we have text outline. Okay, word wrap, okay, direction dia, text wrap, and then indent. Indent ni maksudnya macam kalau if you have a paragraph and then later on kita nak our first line in our paragraph kita nak a little bit kata inside, masuk ke dalam sikit, kan? Asalnya dia ke tepi tapi nak masuk dalam sikit. So what we can do is we can use this text indent. Ya, and then word spacing, jarak word, and then text transform. Okay, kita let's say currently kita nak papar standard word. Okay, kita boleh menggunakan text transform yang mana we can use these properties untuk change all the content to uppercase ataupun lowercase ataupun capitalize. Capitalize ni bermaksud setiap satu huruf yang pertama bagi satu perkataan tu akan jadikan huruf besar. Okay. Emphasize. Okay. And then text justify. Okay. Auto distributed interword. Ini contoh dia ya. Okay. Ini text properties yang penting juga. Yang mana kita tengok di sini kita ada text color. Text color ini ataupun kata font, more on a font color kita kan, warna untuk font kita itu, yang mana kita tengok kat sini, kita boleh menggunakan 4 kaedah, yang mana color name yang pertama, okay, you can just write down the color name, for example, black, grey, silver, white, red, okay, ini blue, yellow kan, yang mananya kalau kat sini kita boleh tengok dekat, orang kata W3 School, bahagian color ASP, Vera, let me show you. Okay, so this output with this one. Ini. Kat sini kan, kita ada banyak color yang mana awak boleh pilih kan. Okay, awak boleh tengok kat sini. Okay, ini adalah antara orang kata main reference. Okay, we can use this W3 School as a main reference for us untuk kita tengok orang kata most of the CSS content. Okay, selain pada tu, kat sini juga ada macam-macam lagi lah language yang lain yang kita boleh belajar kat sini ya. So next. Is it where you are? Okay, read. Okay, so ini color yang keduanya, we can use the RGB value. RGB value, kita kena gunakan function, this RGB function. And then you have to open your parenthesis. And then you have to write down your read code. Okay, read code ni, contohnya RGB ni. Ini, this is the read code. The read code, where is it? Okay, this is the read code. 84, for example, 84. And then followed by the green color, which is currently value dia adalah 97. And then we have blue. Okay, blue maksudnya berapa? 211. Contohnya macam ini. Okay, so kita akan buat dalam sini, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, ya. Kat sini, you akan write down kat sini, RGB, open, and then you write down the value of 64,97,211. Contoh. Okay, ini contoh dia. Okay, for the RGB. And then, the third one is we have hexadecimal value. Ini kalau kata kita dah biasa gunakan kan, kita akan nampak sekejap ya. Contohnya seperti, kalau kita tadi yang ini, ni kalau bahagian yang hexadecimal. Hexadecimal ini kita ada kod dia seperti ini. Kita boleh tengok di sini ya. Contohnya kalau for the orange color, kita ambil kod dia ini. FF 6347. You can adjust the color kat sini. Kita boleh adjust color dia kan ikut yang warna yang kita nak. Ini adalah antara contoh yang kita boleh lihat daripada W3 School tu. Okay. Kalau kosong, you kena faham dia tak bukan jadi putih, dia akan jadi warna hitam. And then for the FFFF maksudnya refer to white. Okay. It's very simple. Okay. Next. Where is it? Where is my... Okay, you are. Okay. Okay, buat property saya hold dulu. So, kita buat yang exercise untuk yang ini dulu ya. So, kita akan buka kita punya
visual code. Visual code, this your visual code. Okay, we need Wira. Okay, saya share visual code saya. Okay, Visual Studio Code, this your Visual Studio Code. Contohnya, okay, saya nak minta kita savekan satu file. Saya save as, I will save as, for example, for this one, save sebagai, sekejap je. Boleh save satu apa-apa file. Nama dia happy.html ya. Make sure you save it as .html. Terlampau saya save sebab kat desktop sajalah. It's easy that way. Easy for me to access it. Okay, so kita namakan contohnya example. Example1. Example1.html. Okay. So this is our file. Okay, so now we like to create a file. Okay, yang menunjukkan macam mana implementation of the font and text. Okay, so kita buat dulu. Tadi kita tengok first tag kita selalunya akan start dengan doc type, this doc type, and then only after that we write our HTML tag. Ini yang tadi soalan tu tanya kan? Okay, and then basics tag in HTML. Of course, we have to put our head, and then okay, in the head. It will be good if you write down your title so easier for you to refer back later on. Saya suka letak title supaya saya faham ini untuk apa ya. For example, ini CSS example 1. Okay, kita buat sama-sama. Tak ada masalah. Okay, and then kat sini kita boleh start our body. Okay, body. Okay, so you can write your content in your body section. Okay, kita ada tadi kita tengok, mostly kita ada orang kata 3 cara untuk kita panggil kita punya CSS ni. Okay, the first one is we can use the kata link tadi kan. Link. Ini our first option. And then we have our rel. Yang tadi kita tengok dekat dalam quiz tu lah kan. Style sheet. Kan, ini kaedah yang pertama ya. Okay, yang mana kat sini kita ada type. Okay, sorry. I miss my equivalent symbol. And so this one will be our text CSS. Right. Okay, and then we have our href. Okay, and then kat sini tadi kita nak contoh tu. Kita letakkan, okay ni we will close our tinggal ni. Tadi kalau kata awak ada, you have your file name and make sure you write down in this double quote section ya. So example kita ada my style dot CSS. Ini example yang kaedah yang pertama. Okay, ataupun ini contoh yang pertama ya. So saya akan comment this part. This how to comment in HTML. Saya rasa most of you already know on how to comment in HTML. Okay, sorry. Wait. Sorry, it's close already. Okay, ini yang pertama ya. Option 1. Option 1. Okay, next we also can use the style tag. Okay, kat sini kita punya second option. Okay, option 2. Okay, so you may write down your command dekat sini, tulis command CSS kita di sini. Okay, so sini akan ada content kita. Okay, next number 3, awak boleh masukkan terus dekat kita punya section. Tak apa, nanti kita masuk contoh dulu. Okay, so kat sini kita buat H1, contohnya macam ni. And then kat sini kita buat CSS example. Okay, CSS example. Okay, for font and text. Okay, for font and text. Kalau kata saya cepat kan, saya cepat bagi tahu pada saya ya. Takut saya tertinggal mana-mana. Okay, tadi tak ada masalah, saya okey je. Okay, so next in this section kita nak masukkan kita punya wording dia. So saya rasa it's easier this way.
Since I already have my tag, so saya akan share dekat bahagian kita punya chatting sekejap ya. Sekejap. Mana dia? Wait, bagi saya seminit. Saya nak pergi copy konten dia. Saya menggunakan Lorem Issam je, tapi masalah saya rasa tak suruh awak download takut nanti lama kan. Lambat nanti kita guna je. Saya copy, saya buat dekat chat. Saya buka chat. Done. So you may copy from your chat section tu kan. Just copy read and then kita letakkan dekat dalam kita punya coding kita di sini. So kita buat sini P paragraph for paragraph ya. Okay, and then paste je. Situ. So you can view toggle word wrap. So kita nampak semua. Okay. Boleh dapat tak semua? Yang lain boleh dapat tak? So far how is it? Okay. Guys, are you okay? So far how is it? Okay tak? Okay. Okay. Yusnia okay? Are you okay Yusnia? Okay, Bu. Okay, good. Okay, ni teks kita kan. So now kita nak create kita punya saya kata yang ketiga sama ada satu lagi kita boleh guna kat sini style. Ni style. Style style. Buat double quote sini. Okay, kat sini. Sorry. Wait ya. Dia boleh tak sini style lah kalau kata style sekejap saya tengok pasal apa je. I'm not sure why. Area sini. Kalau kata kita buat kat sini ya, mesti start. This one. Tu. Okay, macam tu. So you boleh masuk kat sini you punya style. Style kat sini nak letak katakan for example color kan, color double quote and then you want to make it katakan blue violet ke apa. Okay, tak ada masalah tak sini. Ini cara yang ketiga. Okay, cara yang ketiga kat sini. Cara sana pertama yang ini option 1, ini option 1 and then this our option 2. Our option 2 this one, ini option 3. Ini option 3. So awak boleh pilih mana-mana kaedah yang bersesuaian ya. Okay, ini contoh dia. Okay, now kita nak menggunakan IT is better for us instead of using this inline, ni line punya kata line, okay, inline punya CSS, okay, ini inline, ini internal, ini external, inline, internal, external. So saya rasa it will be better for us untuk menggunakan yang internal. Okay, so now we like to practice. Kita nak practice ni. Kita nak practice kita punya font dulu. Okay, so kita tengok kita ada a few attribute. Okay, kita test a few of them. Okay, so kita start. Contohnya currently we want to apply the font and text untuk kita punya H1. So you boleh buat sini. Kita ada belajar dulu kan sama ada kita nak menggunakan tag itself. Macam ni tag itself. Ataupun kita boleh juga menggunakan contohnya. Okay, kita buat ini body body. Isi this body. Body, kan body. Okay, kat sini tag body. Okay, yang mana ni contoh kita buat secara general. Okay, secara general yang mana kat sini katakan kita nak try on the font. Kan, font, we have font style. Kita ada font apa lagi? Font width. Kan, kita lihat balik yang ini. Ni kita ada semua ni. Kita nak try yang ini lah ni. Kita nak try yang ni. Font style, kita ada normal ke italic ke ataupun kita ada font weight, font size, font family. Kita nak try yang ni ya. Okay, so kita masukkan kat sini. Very simple. Okay, kita buat kat sini body dulu ya. For body first. Okay, body maksudnya this CSS will be called for the body tag. Ni body tag ni akan panggil. Sepatutnya semua akan ikut format ni lah. Okay, so kita buat kat sini. Okay, font. Kalau sini tengok bila kita buat font dia akan keluar banyak jenis properties. So currently kita nak guna katakan kat sini font family first. Font family kat sini ada a few suggestion. Ni a few suggestion yang mana kita boleh guna. So kat sini katakan I will take this one.
Okay. Ataupun, okay, saya cerita satu benda lagi sebelum saya terlupa. Okay. Biar you double quote kat sini, okay. Kalau if you realize, okay, some of the font ni, font name ni, okay, some of them dia ada single quote. Why we need to put the single quote? Okay, kat sini sebabnya adalah dia punya orang kata nama font tersebut more than one word. Maksudnya lebih pada satu perkataan. So we need this single quote untuk bagi tahu okay, these 3 words adalah untuk nama font ini. Itu maksud dia. Okay, kalau untuk font tersebut hanya ada satu perkataan saja, tak perlu tak single quote ya. Okay, ini contoh dia. So I will choose this one. I think easier untuk guna yang Arial tu. Where is my Arial? Here you are. And then make sure you put your semicolon. Lepas tu katakan kita ada font style. Ni kita ambil a very simple font style, font size. Kan kita tengok kan font style. Okay, kita buat dia apa? Kita buat dia kata nak nampak perbezaan, easier we put it as italic. Kan, nak nampak perbezaan dia kan, italic. Okay, and then we put it, we put our font size. Kita buat dia sebagai, ini tadi kita kata, kita ada banyak unit yang kita boleh guna pakai. Contohnya currently kalau kita nak guna in pixel kan, we can make it, katakan kat sini 20 pixel. Okay, letak dia 20 pixel. Okay, and then kita boleh letak lagi font weight contohnya. Font weight. Width ni katakan kita nak buat dia sebagai bold. Bold. Okay, bold. Okay, kita tak macam ni. Okay, ini untuk font. Okay, font part. Okay, ini contoh dia. And then we also can put the color. Font color. 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 Katakan kita nak jadikan dia warna. Nak bagi nampak senang, kita ambil lah yang tadi, blue violet. Okay, and then kita nak text pula. Text kita ada apa? Text align. Text align, tadi kita kata nak guna justify. Okay, justify. And then we have text indent. Yes, text indent tadi kita kata. Kita nak bagi dia masuk ke depan sikit. Kita buat dia macam ni. Okay, kita tengok beza dia nanti ya. And then we can also write kat sini text decoration. Text decoration. Where is my decoration? Decoration. Kat sini kita boleh buat dia sebagai katakan nak bagi dia ada underline ke, tak ada underline ke kan. Contohnya kalau tak ada kita buat none. Ini kita buat katakan underline. Underline. Contoh contoh just for example. Okay. Lepas tu what else? Kita boleh tengok teks ni dia ada juga berkenaan dengan kat sini ada teks transform. Teks transform kan? Teks transform. Ni tadi kita kata currently our content dia mix up. Ada huruf kecil, ada huruf besar. Katakan kita nak bagi semuanya adalah uppercase. So uppercase bermaksud huruf besar. So dia akan jadi huruf besar macam ni. Okay. So kita test dulu. Okay, ini kita test dulu. Ini dah siap dah ke? Finish already this one? Done? Sudah ke? Belum? Dah? Belum? Okay. Sudah, saya tanya, saya panggil saja ya. Sebab saya nak confirmation sama ada awak okey ataupun tidak. So jangan risau, tak adalah saya panggil nak cakap soalan tanya tak. Just untuk tanya status awak. Laili, are you okay Laili? So far how is it? Boleh tak Laili? Okay Bu. Okay, okay. So, okay, saya panggil Dias. Dias, okay Dias? Dias? Are you okay? It's okay. If you have problem with your mic, you boleh type dekat chat je, tak ada masalah. Okay. Saya nak tanya dekat Husnack. Saya nak tanya dekat Abril. Abril, are you okay Abril? Okay tak? So far how is it? Okay. I'm okay. Good. Okay, good. Okay, so supposedly the output should be like this kan? Macam ni. Dapat macam ni. Semua dapat macam ni?
Dapat tak macam ni? CSS, example, for font and text. Semuanya akan jadi biru violet, and then dia ada underline. Semuanya akan jadi orang kata dalam bentuk uppercase ataupun huruf besar semua, dan italic. Nampak tak dia italic? Dia italic, dia sengit. Maksudnya dia condong. That's italic format ya. Lepas tu apa lagi? Kita punya sifat dia. Dia ada justify. Justify bermaksud dia punya orang kata aturan dari perkataan ini dia orang kata proper ni. Dia kat sini saya tunjuk ya. Ini. Dia proper. You tengok proper kat sini. Belakang ni pun dia habis dalam keadaan elok. Ini untuk justify. Berbeza kalau macam kita katakan dia left alignment, dia akan jadi macam ni. Dia left. Ni left. Sorry, saya ingat bawah tu. Dia left alignment macam ni. Kalau kata right alignment, dia berat kepada belah kiri. Dia akan jadi macam ni. Okay. Tapi justify, dia akan jadi proper. Proper macam ni. Ni pun tak apa proper sangat. Tarik sama. Okay. Dia macam ni. Okay. Ini untuk justify. Okay. Ini U tadi kita buat sebagai decoration. Text decoration yang mana dia ada underline. That's why all our content kata already underline. Okay, already underline based on kita punya CSS tadi. Okay. Ada siapa-siapa yang ada error? Kalau ada error boleh share screen dengan saya ya. Ini kalau kata nak tunjuk ada masalah ke apa pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Okey, ini yang pertama. Okey. So, apa yang kita nak buat seterusnya? Okey, sekejap ya. Where is my command? Here you are. Okey, ini kita punya body. Okey, body kita yang ini. Okay. What if let's say kat sini we create a class. We create a class yang mana kat sini kita letak kelas dia adalah kita buat dot kat sini kita buat kata kat sini format 1. Format 1 yang mana in this format apa yang kita nak buat adalah kita nak ubah. Kalau ikutkan tadi, kita punya content kita ni, kita dah format dah ikut format ini. Font family-nya, font style-nya, size dia, font width, and then we have color, text align, indent, decoration, text transform kan. So sekarang ni, what if kalau kata di sini, I change the color, only change the color. Okay, tak mahu change, kita ubah sikit lagi. Color, okay, I change it to, kita ubah dia kepada warna merah. Okay. Dan saya nak buat kat sini juga text decoration dia. Decoration, where is my decoration? So text decoration, kita buat sini none. Tak nak lah, text decoration tak nak. Lepas tu, and then dia punya font style dia. Font style dia adalah normal. Saya tak nak dia sengit-sengit. Tak mau dia condong. Tak nak. Okay. So, saya apply kat mana and then I want to make it, orang kata the font size also saya nak bagi dia, orang kata the size bigger than orang kata existing one. Saya buat sini font size. Font size, kita buat dia sebagai katakan large. Okey. Dan ini saya panggil di sini. Saya panggil sini class equal to double quote kat sini. Kita masukkan di sini, kita letakkan dia sebagai format 1. Okey. Macam mana hasil dia rasa-rasanya? Okay, hasil dia rasa-rasanya macam mana? Okay. Adakah H1 masih lagi follow the original format ataupun H1 akan ambil yang format 1? Which one? What will happen? Okay, still with the original format atau dia akan ambil format 1? Okay. Kita tengok output dia. Okay.
Boleh yang lain boleh try ya, boleh try. Okay, dan tengok ya hasil dia macam mana. Kita buat dia sebagai bolehlah overline. Overline. Kita bagi dia kat atas. Tengok apa jadi kat dia. Ada di situ overlined. Overline di sini. Okay, boleh dapat hasil dia. Hasil dia akan jadi macam something like this. Yang mana kita punya teks kita ada satu lagi overline di atas tu, and then the color or the change kepada merah ikut kita punya second punya command dia. Okay, sini command dia. Okay, so kat sini kita tengok berkenaan seterusnya color dan board properties. Okay, board properties ni orang kata is quite, orang kata macam mana it's quite, orang kata menarik jugalah. It's very interesting because we have to, kata we will apply it on our content. Kita akan gunakan on our content. Content kita basically tengah-tengah ni je. Ni, this is our content. This is our content. The ni example of our content. Yang mana basically our content ni dia ada, orang kata pelindung-pelindung dia, guard dia. Okay, guard dia. Okay, apa guard dia? Okay, yang pertama we have margin. Margin area. Margin start daripada kita punya screen ni. Okay, we call it margin. Okay, and then kita ada, okay, after your margin, we have our border section. Border. Lepas margin, border dulu. And then kita ada padding. Padding, barulah kita ada kita punya content. Okay, margin, kita punya border, and then we have our padding, baru kita punya content. Dia punya, orang kata, turutan dia, aturan dia daripada margin, and then border, and then padding, and then kita punya content. Ini. Okay, so untuk border ni, kita tengok kita ada a few properties yang kita boleh apply. Okay, antaranya adalah kita punya border ni kita boleh declare as a whole ataupun secara keseluruhan. Okay, ataupun kita boleh buat, orang kata, satu persatu. Okay, for example, kita boleh guna border top ataupun border itself width. Okay, sama ada kita nak guna thin ke medium ke thick ke kan. And then kita ada, okay, kat sini ataupun kita size dia pun boleh. Lepas tu kita ada color, we can put the color. Okay, color bagi kita punya border kita. Okay, next kita tengok, okay, berkenaan dengan margin. Okay, we also have 4 margin side, ada 4 margin yang mana top, right adalah pada belah kanan, and then bottom di bawah. Okey. Turutan dia saya nak ingatkan di sini ya. Bila kita nampak margin ataupun border, turutan dia adalah yang pertama itu adalah untuk top. Ni yang pertama itu adalah untuk top ya. Yang pertama untuk top. Yang kedua ini adalah untuk right, yang di belah kanan. Dia bukan daripada kiri ya. Sorry. Bukan daripada kiri. Not from left. Okay, top first, followed by right, and then bottom di bawah. Ini nombor 3. Bottom. Ini. Ini akan jadi nombor 3. Last kali, the last one baby, barulah dia baca left. Okay, barulah dia akan baca yang left. Dia tak baca pada belah kiri dulu. Kiri, kanan, atas, bawah, bukan macam itu. Dia ada proper order. Okay, yang mana dia akan start daripada top, right, and then go to the bottom, and then pergi ke belah kiri. Okay, ini turutan dia ya. Okay, so kita tengok kat sini. Seterusnya kita ada, okay, ini example of border style yang kita boleh apply. Okay, dia ada banyak value dia. Hidden, ataupun we have none, kita ada dotted, dash, solid, double, groove, rich, insert, outside. Okay, ini adalah antara contoh dia. And we also can apply multiple of border style to our box. Okay, our box. Kita boleh apply multiple of border style to our box. Okay, ini contoh dia. Okay, so okay, ini untuk padding. Padding ni yang mana? Padding ini antara tadi kita kata daripada border, after our margin kita ada border tadi yang kita ada border width, kita ada border border color, kita boleh kita letak juga border style. Okay, lepas border, before we meet our content in the middle, kita ada jarak antara border kepada content.
yang mana kita panggil sebagai padding tadi. So the same thing for the padding. Padding also dia ada apa? We ada option whether you want to assign one by one, nak buat satu persatu. Padding bottom, padding top, padding right, padding left, ataupun you boleh assign as a whole. Padding bagi satu value. Pun boleh juga. Okay. And then kita ada display. Okay, display ni maksudnya let's say we have two block of kita ada two boxes. Two boxes, kita dua box ataupun dua division. Let's say kalau kata kita nak paparkan dia secara by default, dia akan ke bawah kan? Dia akan ke bawah. Let's say kita nak paparkan sebagai side to side, maksudnya bersebelahan, kita boleh apply this display punya konsep. Sama ada inline block, maksudnya ke bawah, and ataupun inline block. Okay, kat sini. Lepas tu kita boleh ada lagi list, run dan lain lagi ya. Ini contoh dia. Okay, wait. So now we need to try this one. Okay. So yang tadi ini, okay, saya share yang screen saya ya. Okay, ini tak apa, nanti awak boleh siapkan. Okay, next one adalah kita akan orang kata kita simpan semula. File simpan semula, save as. Nampak tak? Saya harap awak nampak saya share screen saya lah ya. Okay, file, save as. Okay, save as. Okay, currently we already have example1.html, right? So I will need you to save as and then simpan dia sebagai example2.html. Example2.html. Kita nak buat perubahan kepada file ini saja. Lebih mudah daripada kita nak buat daripada mula. Okay, so kita dah ada satu file baru dan pastikan nama dia di atas ini adalah kita buat pada yang tadi boleh sambung, tak ada masalah, nanti boleh sambung. Ini boleh kita akan buat perubahan pada sini. Nama filenya adalah example2.html. Okay. Saya cepat sangat ke? Okey tak? Ke saya cepat sangat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Okey. Saya takut nanti saya kadang-kadang student saja saya kata saya cakap cepat. Tu saya kena pastikan bahawa saya tak cakap cepat. Okey. So ini dah ya. Okey, so sekarang ni apa kita akan buat adalah kita akan buat sedikit perubahan pada ini. So this one will be example 2. Okey, ini biarkan dia. Okey, ini kita punya content kan. So now apa yang kita nak buat adalah kita nak ubah format ni lah ya. Format ni kita we will remove this one. Saya tak nak yang ni, kita buang. Kita buang je. Buang. Delete. Yes. Delete. Okay, delete format 1 and then ni overline pun tak nak overline, kita nak very simple. Tadi kita dah belajar kan berkenaan dengan font kan, font semua kita belajar. Okey, cumanya sekarang ni kita nak fokus kepada basic border, orang kata margin kan ya, supaya kita nampak kan. So apa yang kita nak buat adalah ini kita buang CSS dia, biar dia macam ni je. Buang, tak apa. Kita buang. Kita buat daripada mula. Tak ada masalah. Delete. Settle. Okay, settle ini ya. Yang ini kita nak buat kepada div, division. Change it to div. Ubah dia kepada div. Okay. Div. Okay, div. Ini div. Okay, so sekarang ni kita nak buat format 1. Format 1. Yang mana format yang pertama ni kita nak buat dia punya, orang kata kita buat margin dulu. Okay, margin, kita buat margin left, bagi nampak margin left, kita buat dia sebagai katakan 20 nampak ke? 30 lah pixel maybe. Nanti kita tengok, kita adjust. Okay, ini dia punya margin belah kiri, margin left. Okay, next to our margin we have our border kan. So border. Okay, kat sini kita boleh buat border, kat sini kita boleh bagi tahu dia punya orang kata type dia. Okay, type dia. Okay, tengok balik tadi yang kita punya tu. Kita punya untuk border ni, dia ada border style. Okay, border style. Okay, dia ada kat sini border width. Kan, border width. And then kita ada border color kat sini. Okay, so kita boleh tulis kat sini. Okay, contohnya
Saya share. Border, contohnya kita buat kat sini 5 pixels. 5 pixel, solid. Solid, and then kita tak color dia katakan red. Nampak red. Red. Okay, ini kita punya border kita. And then kita punya padding. Padding. Ni maksudnya padding ni kita buat. Okay, kita buatkan dia sebagai 10 kah? 20 pixel. Okay. Okay, 20 pixel. Okay, sini ada 2 dulu. Okay, let me see the output first. Okay, ni kita panggil dulu ya. Kita panggilkan dia. Ini since that we declare using class. So of course kita akan panggil dia gunakan class. Kita tengok saya nak bagi kalau saya nak tengok sama ada perlu tak saya nak bagi. Bolehlah bagi height dia. Height kita bagi dia sebagai, let's say kita bagi dia sebagai 400 maybe. Okay, and then the height is 100 lah. Yeah. Dia punya width dia, lebar dia. Kita bagi dia sebagai 400, kita tengok ya. Sesuai ataupun tak. Nanti kita ubah lagi kawan. If too much, kita ubahlah 500. Okay, saya tengok. Okay, this one kita akan panggil dia sebagai format 1. Format 1. Okay. Codingnya enggak kelihatan, Mam. Hah? Masih PowerPoint-nya. Sorry. Okay. Saya share benda lain. Sorry ya. Okay, ini coding dia ya. Okay, ini coding dia format 1 and then margin 30 pixel and then border 2 pixel. Okay, and then solid red. Okay, lepas tu kita letakkan di sini, we change it ini kepada div. Saya ulang ya, perubahan berlaku pada yang pertama. Ini perubahan yang pertama. Okay, yang pertama ubah yang ini. Okay, lepas tu yang kedua ubah yang ini. Ubah yang ini. Ini akan jadi perubahan nombor 2. Ini adalah perubahan nombor 3. Ini je kita ubah. Yang mana kita gunakan kelas. So ada 3 perubahan. Okay. Yang pertama yang ini. Okay, saya tertutup dia punya semicolon dia. Takut awak tak perasan. I will redraw back. This one. Okay, ini. Tada. Okay. Okay, cuba tengok. Ini dah masuk dah itu. Kita tengok jadi apa. Okay, dah. Ada bordernya, Bu. Tak ada bordernya ya? Kemana pergi bordernya hilang? Ada Bu bordernya. Ada bordernya. Okay. Ini kita akan dapat hasilnya. Kalau ikutkan dia akan jadi it's very simple text and then in this our text is our, okay, saya annotate ya. This our margin. Since that we only allocate for margin left, so ini margin. This our padding. Ini dalam ni adalah our padding. Ni, this our padding. Padding. Ni padding. This our padding ya. This our padding. This also our padding. Daripada content. Nak nampak elok padding ini, that's why kita ada yang kita boleh buat test align justify tu. Bila you ada justify, you akan nampak proper padding in your content. Ini margin. This our margin. Margin. Ni margin. M. And then this 4 is our padding. Okay, padding. Ini yang merah ni our border. Ni border. Oh, border. Okay. Ada siapa check kat saya? Mohon maaf. Tak apa Iza. Ataupun Aziza. Okay je. Laili okay. Dan tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay. So, saya tunjuk seterusnya. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, sebelum nanti kita nak habis kelas dah ni. Okay, so selain pada tu, ini kita kalau buat macam ini semua dan kita juga orang kata satu lagi kaedah.
Okay, kita boleh buat satu persatu. Okay, satu persatu saya buat satu. Saya copy saja ya. Saya copy this one. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita buat another format to. Saya paste je. Saya share betul tak? Saya kena check on my sharing. Ya. Okay. Okay, so paste this one. Paste. Kita buat dua. And then kat sini kita copy ini. Kita paste di bawah ini. Okay. So kat sini kita boleh letakkan, contohnya ini kita buat untuk border keseluruhan. Okay, kita juga boleh buat katakan untuk specific border. Okay, contohnya saya tambah, okay, let's see kita buat text align tadi. It's better that we text aligned. Okay, good. Justify. Saya suka guna justify. Ini border untuk keseluruhan. What if kalau kita buat kat sini just a border left. Border left. So this one panggil format 2. Format 2, border left. Okay, make sure you save first. Okay, border left. Ini kita buat dia besar sikit. Kita buat besar sikit. Yang mana kita buat katakan 5 pixels maybe. Okay, and then ini border left. Dan satu lagi kita nak buat, katakan saya nak buat one more border. Ini saya buat border right. RIGHT right. And then kat sini kita tengok ada banyak jenis dia kan. Antaranya saya buat sini dash. Dash. Okay. Color dia kita tukar kepada warna lain. Saya tak nak, saya tak sini je. Make it blue. Okay. Blue. Done. Save. Kita buat simple saja. Saya ulang ya. Apa yang saya buat adalah kita ubah je on this one. We make it as border left dan border right. Itu yang pertama. Ini ada yang pertama ya. Yang pertama. Perubahan dia adalah ini. Saya copy paste. Ini yang pertama. And then number 2 adalah saya copy paste balik ini. And I make it as orang kata another section for div. Div untuk format 2. Format 2 kat sini ya. Format 2. Ini perubahan nombor 2. Okay. Perubahan nombor 2 kat sini. Okay, so lepas ini kita panggil ini. Ini kita panggil dia yang format 2. Ini nombor 3. Ini perubahan yang ketiga yang kita buat. So, bila kita dah buat ini, dah save dah, make sure you save first ya. So, bila kita refresh, kita akan dapatkan hasil dia ya. So, you may refresh your output and see what will happen. Say annotate, sorry. Annotate. Okay. Kita akan nampak dia seperti ini. Kan? This one, the size dia lebih besar berbanding yang atas ini. Why? Sebab this one we make it as 5 pixel, is it? 5 pixel ya? Ya, 5 pixel. Yang atas ni cuma 2 pixel saja. Ini kita tak buat untuk keseluruhan. Kita buat dia secara orang kata apa? On the left, on the right. So jadi macam ini. Okay, ni hasil dia. Okay, kalau kata, let's see. Sorry. Wira. Sekejap, saya tersilap buat. Refresh. Okay, ini saya nak buat dia ke bawah sikit. Wira. Dapat tak? Sebelum tu dapat tak? Yang 2 tu? Yang kedua tu dapat tak? Boleh buat? Boleh, Bu. Boleh ya, boleh. Nanti kita akan tengok untuk yang display tu nanti kita akan sambung lagi sikit. Cumanya, okey, ni dah pukul 11.39 kan, almost finish our class. Cumanya saya ada letakkan satu latihan dekat dalam Google Class kita, Google Classroom, yang mana kita punya hasil dia, saya nak minta awak semua buat. Orang kata hasilnya supaya jadi sebegini rupa. Okey, jadi sebegini rupa ni. Tada, ni, ini. Dia lebih kurang macam tadi kita belajar saja. Okey, I already give you dah dalam Google Classroom tu dah ada dah dia punya file HTML dia. Okey, saya tunjuk dulu ya. Saya tunjuk dulu mana Google Classroom kita. Supaya awak nampak apa yang berlaku adalah sekejap
Saya share Google Classroom. Okay, Google Classroom. Classwork ini kat sini ada question dia. Yang mana question ini sebenarnya adalah file exercise 1 HTML. Saya dah bagi dah file HTML, dia punya exercise 1.html ni. Cumanya saya nak minta awak buat CSS dia untuk kita hasilkan output seperti ini. Output seperti yang saya tunjukkan tadi. So, awak boleh submit pada bahagian submission ini. Output dia macam mana? Output dia macam ni. Okay? Okey, Bu. Okay, so sorry, saya terlebih 1 minit. Okay, sorry. So thank you very much for today. InsyaAllah saya harapkan awak belajar sesuatu daripada kelas hari ini. Dan kalau kata ada yang tercepat ataupun ada yang kata yang terlepas bahagian tertentu, sorry ya. Okay, thank you so much. Ibu Titiana, so thank you juga. Terima kasih Ibu Mime. Sorry terlebih 1 minit. Oh, enggak apa-apa. Kalau kita sih malah senang juga ya, materinya jadi tambah banyak. Oke. Nanti untuk slide-nya saya akan masuk dekat dalam Google Classroom ya. Oke, siap. Terima kasih Okay, Mami terima atas kasih. waktunya. Sama-sama. See you insyaAllah on Monday. Oke, terima Assalamualaikum kasih. dan selamat Waalaikumsalam. pagi lagi. Terima kasih. Ya, Pagi. bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye.